Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat karuniaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Seterusnya pada malam ini kita akan menyambung lagi muzakarah kita menerusi pengajian kitab penawar bagi hati bagi siri pengajian takmir daerah Kelang Selangor, di mana perbicaraan kita pada kali ini ialah tentang sifat hati kasih akan kemegahan, di mana ianya merupakan sifat yang dicela oleh Allah, yang dicela oleh agama, yang dicelakan oleh syarak. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya bab yang keenam. Bab yang keenam, yakni daripada 10 bab yang menyatakan tentang sifat mazmumah. Maka bab yang keenam ini pada menyatakan, pada nak menghuraikan kepada kita tentang kasih akan kemegahan, tentang sifat hati yang seseorang itu dia kasih kepada kemegahan, berahi kepada kemegahan, gila kepada kemegahan, cari kemegahan. Yang mana kemegahan ini kalau kita terjemah lagi di dalam bahasa standard kita, kemuliaan ataupun ketinggian, kedudukan. Ini dikatakan kemegahan. Maka seseorang ini dia kasih, gila kepada kemuliaan, gila kepada kedudukan, pangkat ataupun kemuliaan. Dia nak benda tu. Maka inilah yang merupakan sifat hati yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, hei mereka-mereka yang inginkan kemenangan dunia dan juga akhirat, ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu, yakni makna bagi kemegahan itu. Kemegahan ni apa? Yang kita kata kedudukan, ketinggian, kemuliaan ni, apa makna dia? Yang mana seseorang itu bila kasih kepada dia, gila kepada dia, berahi kepada dia, maka ini tercela. Yang mana kemegahan ini ta'rifnya, maknanya, mungkin tahu bahawasanya makna bagi kemegahan ini
ialah memilik akan segala hati, yakni menguasai akan segala hati, yakni hati orang lain, dapat menguasai, dapat memilik segala hati orang lain. Hati orang lain ni yang dituntut akan taatnya taat bagi seorang, ataupun taatnya taat hati. Jadi maksud bagi kemegahan itu, kedudukan itu, ketinggian itu, kemuliaan itu ialah seseorang dia dapat milik hati orang lain agar dapat dengar kata dia. Ini panggil kemegahan. Bila dia berada pada satu kedudukan, orang ni akan taat pada dia. Orang ni akan ikut telunjuk dia. Itu dikatakan kemegahan. Ini dikatakan satu kedudukan yang tinggi, satu kedudukan, satu pangkat. Maka pangkat ini maksudnya ialah seseorang dapat milik hati orang lain, dapat kuasai hati orang lain, yang mana orang lain tadi tu akan dengar kata dia, akan ikut kata dia, akan ikut perintah dia. Apa hak dia cakap orang akan dengar. Ini dinamakan kemegahan ataupun ketinggian, kemuliaan. Maka kasih kepada benda ni, ini yang dicela. Adapun kita dapat kemegahan, kemuliaan, ketinggian, ini merupakan anugerah daripada Allah, merupakan satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka itu tidak menjadi satu kesalahan. Yang salah kita nak ataupun kita pisah cari ataupun kita kasih berahi gila kepada tu. Kok mana aku nak dia, kok mana pun aku akan capa benda tu. Inilah hak dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih kepada pangkat, ketinggian, ataupun kita panggil kemegahan tadi, kedudukan tadi. Itu dia, hal ini dicela oleh agama. Itu sifat hati tu. Adapun bila seseorang itu sampai pada darjat tersebut, kedudukan tersebut, dia tu dimuliakan oleh orang lain, yang mana ianya adalah hasil daripada keikhlasan, maka pada ketika itu diberikan oleh Allah Ta'ala, dianugerahkan oleh Allah kemegahan, maka itu bukanlah dicela. Ini Allah Ta'ala yang letak. Hak salah kita kasih, hak salah kita duk gila kepada dia, hukum hakam habis kita abaikan untuk dapatkan dia, maka ini dicela oleh agama kita, oleh syarak kita. Maka itu takrif bagi kemegahan. Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu ialah memilih akan segala hati. Ini kita dapat menguasai hati orang lain. Hati itu yang dituntut akan taatnya, taat bagi seorang, atau taatnya taat hati. Bandingnya, seperti kaya itu memilih akan harta benda yang banyak. Seperti di sini makna banding, kahli tanzir. Bandingnya kaya. Apa kaya? Kaya ni ialah memilih ataupun menguasai akan harta yang banyak. Itu kaya. Megah kemegahan ni ialah memilih hati orang lain, supaya orang lain, yang mana bila kita milik hati orang lain, orang akan dengar kata kita, orang akan taat kepada kita. Itu maksud pada kata kemegahan. Dan kedua-dua kemegahan dan juga kaya saat ni tu sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Bila ada kemegahan, bila ada kekayaan, maka kaya tu sendiri, megah tu sendiri dapat menunaikan segala keinginan-keinginan kita dan dapat menyampaikan, dapat mencapai kepada tujuan ataupun matlamat kita.
Bila kaya, dapatlah apa hak kita ingin. Bila seseorang itu kaya, milik harta benda yang banyak, apa matlamat hak dia nak, dia akan dapat. Begitulah kemegahan. Bila ada seseorang itu kemegahan di dia, apa hak dia ingin, orang akan tunaikan. Apa hak dia nak, dia akan capai. Kerana dia ada kemegahan. Itu maksud kemegahan. Lalu tu dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu sendiri. Bila kita tahu maksud kemegahan, maka kasih kepada kemegahan tu ialah satu kelakuan yang dicela, yakni satu sifat hati yang dicela oleh agama ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kasih pada kemegahan inilah yang sebab bagi kebinasaan. Kasih pada kemegahan inilah sebab pada timbulnya pelbagai kebinasaan hati yang lain. Akan timbul pula ria, akan timbul pula ujub, takabur, sombong dan lain-lain daripadanya akibat seseorang itu kasih kepada kemegahan ataupun ketinggian ataupun kepada satu-satu pangkat. Mana dalil yang menunjukkan kasih pada kemegahan ni dicela oleh agama? Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman oleh Allah taala, tilka darul akhiratu naj'aluha, tilka darul akhiratu naj'aluha lil, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Artinya, bermula negeri akhirat itu, yakni syurga dan nikmat-nikmat syurga, maksud akhirat itu. Bermula negeri akhirat itu, yakni syurga dan juga daripada segala nikmat-nikmat syurga ni, kami jadikan dia. Allah Ta'ala kata, aku jadikan dia, syurga dan nikmat-nikmat ni, bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi, dan tiada berkehendak mereka itu akan kebinasaan, yakni kebinasaan di atas muka bumi. Ayat ni Allah Ta'ala menyatakan syurga, nikmat-nikmat syurga aku jadikan dia, aku cadangkan dia, ialah bagi orang-orang yang hati dia tak ada mahu kepada ketinggian di atas muka bumi. Yang mana orang-orang yang tak buat kebinasaan, kerosakan ataupun maksiat di atas muka bumi, aku cadang kepada orang ni syurga ni. Allah Ta'ala kata, bahannya orang yang nak kepada ketinggian, orang yang melakukan kebinasaan di atas muka bumi, buat rosak, buat maksiat, buat dahaka pada Allah Ta'ala, maka tak dapat syurga. Aku bukan cadar syurga untuk dia, bukan habuan syurga, nikmat-nikmat syurga bagi mereka-mereka ni. Yang mana habuan nikmat syurga tu sendiri Allah Ta'ala jadikan bagi mereka-mereka hak tak mahu ketinggian di atas muka bumi, hak tak buat derhaka maksiat kepada Allah. Orang ni yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni dalil menunjukkan ketinggian di atas muka bumi. Kita cari dia, nak kepada dia, duk gila kepada dia, itu ialah merupakan sifat hati yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghimpunkan oleh Allah Ta'ala, telah menggabungkan oleh Allah Ta'ala pada ini ayat, pada firman Allah Ta'ala tadi, tilka darul akhirah ilal akhirah, telah menghimpunkan, telah menggabungkan oleh Allah Ta'ala pada ini ayat. Allah gabungkan akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan.
Ini orang-orang hak maknanya Allah menggabungkan di dalam ayat ni bagi mereka-mereka hak nak kepada tinggi di atas muka bumi dan buat rosak di atas muka bumi. Orang ni Allah Ta'ala tak syada untuk dia syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gabungkan dua, orang yang buat maksiat dan juga orang yang nak kepada ketinggian di atas muka bumi. Dua orang ni, dua macam jenis orang ni di atas dunia, Allah Ta'ala tak cadangkan bagi dia syurga dan juga nikmat-nikmat yang berada di dalamnya. Dan menerangkan ia Allah akan bahawasanya negeri akhirat itu, faham daripada ayat tersebut. Manakala kita faham ayat tadi menunjukkan dua kategori manusia nak pada ketinggian. Manusia yang buat kerosakan maksiat di atas muka bumi, maka Allah tak jadikan syurga bagi mereka. Sekaligus menerangkan ia Allah akan bahawasanya negeri akhirat tu, yakni nikmat syurga dan nikmat-nikmat syurga ni ialah bagi mereka yang sunyi hatinya, hati mereka sunyi daripada kedua-dua kehendak itu, iaitu kemegahan dan juga nak kepada buat maksiat, derhaka kepada Allah. Jadi memahamkan kepada kita, Allah nak terangkan kepada kita bahawasanya syurga ialah bagi orang yang sunyi hati dia daripada dua perkara tersebut. Hati dia tak nak kepada ketinggian, hati dia tak mahu kepada buat maksiat kepada Allah. Syurga dijadikan kepada dia, kepada orang ni, kepada orang hak tak mahu kepada ketinggian dan kebinasaan. Dan masuk di dalam ketinggian itu, hak dalam firman Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala kata la yuriduna uluwan fil ardi tu, tak dicadakan, tak dijadikan akan syurga dan juga nikmat-nikmat syurga ni bagi mereka yang nak pada ketinggian. Dan masuk dalam ketinggian itu di dalam firman Allah Ta'ala tu, ketinggian-ketinggian tu ialah masuk di dalam tu kemegahan. Masuklah kemegahan tu, hak di mana kasih kepada dia merupakan tercela, yang merupakan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu satu dalil. Dalil yang kedua, dan berfirman ia Allah Ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhathun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya, dalil yang kedua menyatakan kepada kita berkaitan dengan kasih pada megah ni dicela. Ayat yang kedua menjadi dalilnya. Artinya, ini dalam surah Hud, artinya barang siapa ada ia barang siapa, siapa yang mana siapa ni kata Allah Ta'ala menghendaki dengan amalnya, amal barang siapa ni dia nak dengan amal hak dia buat, dia nak apa? Akan hidup dunia dan perhiasannya, perhiasan dunia. Jadi siapa-siapa yang buat amal, dia buat amal nak suruh mewah dunia dia, untuk mendapatkan keduniaan, untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan dunia, untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia, untuk mendapatkan kepujian, untuk mendapatkan harta benda dia buat amal tu, maka nescaya kami sempurnakan, kata Allah Ta'ala, kepada mereka itu barang siapa akan balasan segala amal mereka itu barang siapa di dalam dunia.
Dan mereka itu barang siapa yang buat amal kerana dunia tadi, tiada dikurangkan akan sesuatu di dalam dunia, akan sedikit pun di dalam dunia. Apa ni? Tiada dikurangkan ini oleh Allah Ta'ala akan sesuatu di dalam dunia. Orang yang buat amal nak kepada dunia, nak kepada ganjaran dunia, bukan ganjaran akhirat. Jadi dia buat amal, Allah Ta'ala kata kalau dia buat amal nak pada dunia, buat satu-satu pekerjaan, dia buat tu kerana nak kemewahan, nak kepada harta dan lain-lain, hak bangsa dunia, maka Allah Ta'ala akan beri dengan amal hak dia lakukan. Dan Allah Ta'ala tidak akan kurangkan sedikit pun. Apa hak dia nak, dah dia nak, hak tu dia cari, hak tu dia usaha dapat, Allah beri. Allah Ta'ala beri. Ni Allah Ta'ala kata Allah beri hak ni. Tapi bermula mereka itu barang siapa yang buat amal untuk cari dunia, untuk cari perhiasan dunia, nak kepada kebendaan, nak kepada keduniaan, hak dia buat amal tadi. Tapi kata Allah Ta'ala, bermula mereka itu ini yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat. Adapun di akhirat tak ada habuan bagi dia. Dunia bolehlah hak dia buat tu, dapatlah apa yang dia ciptakan daripada segala bentuk-bentuk keduniaan, Allah Ta'ala akan bagi. Tapi bagi dia akhirat tak ada, melainkan hak ada api neraka. Ada balasan api neraka. Ada balasan api neraka pada orang ni. Ini hak kita takut. Khasnya pada kita ahli agama tu sendiri, khasnya kepada diri hamba sendiri, saya sendiri yang duk bercakap ni, takut, bimbang dan nasihat kepada hati kita sendiri, hati hamba ini sendiri, nafsu hamba sendiri. Janganlah kita mengajar. Yang mana mengajar ni amal baik, menyampaikan ilmu Allah Ta'ala sedikit sebanyak Allah Ta'ala beri pada kita. Dan ilmu ni pun ilmu daripada Allah Ta'ala. Maka kita belajar mengajar. Untuk apa kita mengajar? Untuk mencari ketinggian contohnya, supaya orang hormat kepada kita. Kita mengajar kerana nak kepada harta, nak kepada keduniaan. Tapi kita mengajar kalau orang tu bagi sikit, kita tak mahu pergi dah. Ataupun kalau kita mengajar di situ, bagi sagu hatinya sikit, tak mahu dah aku pergi. Ini menandakan hati kita buat satu-satu amal, mengajar tu sendiri ialah bukan kerana Allah, tapi kerana dunia. Kerana itu kita jadi macam tu. Orang ni bagi sikit, kita tak pergi. Hak ni bagi banyak, kita pergi. Hak ni tak bagi, jadi tak semangat kau nak mengajar. Bahasa aku pergi lain kali situ, sikit misalnya. Ni kita mengajar kerana apa sebenarnya? Khasnya bagi orang yang mengajar. Maka begitulah kita belajar. Daripada belajar lagi, niat tu kena betul. Kalau belajar tu niatnya satu hari nak mengajar, nak cari keduniaan, nak cari harta dengan dia, ataupun nak cari kemegahan dengan dia, maka kita belajar tu mendapat dosa daripada Allah, bukan ianya kebajikan. Begitulah amal-amal ibadat yang lain yang kita lakukan, nak biar kerana Allah, bukan kerana dunia. Daripada segala amal hak kita lakukan. Tapi kalau kita buat kerana dunia, Allah Ta'ala kata Allah akan bagi, tapi akhiratnya tidak ada bahagian bagi kita, melainkan kata Allah azab daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh yang demikian, perbetulkan hati kita, niat hati kita mengajar, buat ibadah, amal baik kerana Allah, bukan kerana kita nak kepada sesuatu daripada bentuk-bentuk keduniaan. Tapi orang bagi, kita ambil lah. Itu rezeki Allah Ta'ala, maknanya susun begitu. Dan kita pun kena ada lah
timbang balik bagi sebelah pihak lain pula. Kena ada fikir-fikir, oh ni guru ni datang jauh, minyak kereta lagi, tu lagi. Kena bagilah kepada dia sagu hatinya begian. Tapi balik sang guru tadi pula, bukan kerana tu dia pergi, bukan kerana nak pada harta, nak kepada duit dia pergi tadi. Mengajar tu bukan kerana hak tu. Kalau kerana dunia, maka Allah bagi. Kalau kita cari hak tu, tapi pahalanya tidak dapat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah Ta'ala dalam firman ayat ni, siapa-siapa yang buat amal baik untuk dunia, Allah bagi, tapi akhirat tidak ada ganjaran bagi dia. Dan batal oleh barang yang, dan batil ni, dan rosak habis, tak terpakai semua oleh barang, oleh amal yang memperbuat mereka itu barang siapa yang mana dia buat amal kerana dunia, habis tak terpakai, rosak habis. Dah begitu, maka tiada ada pahala bagi seorang di akhirat. Tak adalah pahala bagi dia. Dan batal barang, dan sia-sialah barang amal yang mengerjakan mereka itu barang siapa hak dia buat amal kerana dunia tadi. Apa hak dia buat mengerjakan di dalam dunia tadi, semuanya sia-sia belaka. Apa dia? Daripada segala kebajikan. Semua amal baik hak dia buat di atas dunia, tapi dia buat kerana dunia, kerana cari perhiasan dunia, kesenangan dunia, maka ketika itu apa hak dia buat sia-sia belaka. Kalau kata solat, maka dapat bengkok kaki sajalah, letih sajalah. Kata-kata mengajar dapat lelah sajalah lah. Hak dunia tadi hak dia cerita dapat lah, tapi akhirat semuanya akan jadi sia-sia belaka. Tak dapat buat bekalan untuk akhirat. Habis itu. Itu dua ayat. Lalu kata pengarang, bermula ini ayat, ayat man kana yuridul hayatad dunya ni. Bermula ini ayat melengkapi juga, melazimi jugalah akan kasih, akan kemegahan. Melengkapilah kasih kepada kemegahan. Yakni buat katanya, barang siapa yang menghendaki buat amal tadi itu, dia nak kepada kemegahan. Itu masuk dalam kata hidup dunia dan perhiasan dunia tu, masuk kasih pada kemegahan. Buat amal kerana nak kepada kedudukan, masuk dalam kata dunia kemegahan ni. Sebab apa? Kerana bahawasanya kemegahan itu sebesar-besar kesedapan daripada kesedapan hidup. Kesedapan hidup dunia. Ada kemegahan ni lah, maknanya hak paling sedap sekali. Maknanya daripada kesedapan hidup di dunia. Bila ada kemegahan, orang dengar kata kita, oh sedap. Ini hak paling sedap sekali daripada kesedapan hidup dunia. Dan sebanyak-banyak perhiasan daripada segala perhiasan dunia. Kemegahan inilah sebanyak-banyak perhiasan, yakni perhiasan yang dicipta oleh hati manusia daripada segala perhiasan. Umpama orang yang ada harta, tapi kedudukan dia tidak ada, tidak ada kemegahan di dia. Harta saja ada, tak sedap lagi. Tapi bila ada kemegahan, oh hak ni sedap. Hak ni sedap sekali. Kerana apa hak kita nak, orang akan buat. Kerana kita ada kemegahan. Gitu. Baik. Habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia, akan kemegahan semata-mata. Semacam bandingnya seperti dengan harta lah. Harta tu tak dicela semata-mata. Tak dicela semata-mata. Begitu jugalah kemegahan tak dicela semata-mata. Yang mana kemegahan ni ialah kita dapat milik hati orang lain, maka orang lain apa hak kita tuntut, dia akan dengar, dia akan buat. Orang akan taat pada kita, orang akan turut hak kita nak. Itu kemegahan panggil. Satu kedudukan, satu kemuliaan.
yang ada pada diri seseorang, maka kemegahan itu sendiri tak dicela semata-mata. Begitu juga dengan harta, yang mana kita dah belajar pada bab yang lepas, kasih pada harta. Harta tu tak salah, tak dicela semata-mata. Memiliki harta tu, tu tak dicela semata-mata. Bahkan kata dia, ada juga kemegahan yang dipuji. Kemegahan itu sendiri ada yang dipuji dan berhajat kepadanya, kepada kemegahan itu oleh manusia. Tidak semata-mata kemegahan ni dicela oleh agama kita, tidak. Seperti bandingnya, berhajat ia seorang kepada sedikit daripada harta. Harta tak dicela semata-mata, berhajat manusia nak kepada harta untuk buat ibadat begitu begini. Begitulah kemegahan. Manusia nak kepada dia, kena ada kepada dia. Bukanlah semata-mata kemegahan itu ialah dicela. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia, akan kemegahan hak tak dicela ni, kerana nak menyampaikan kepada perkara yang dipuji, maka iaitu kemegahan yang nak menyampaikan kepada perkara yang dipuji, maka iaitu dipuji. Misalnya macam mana, contohnya seperti kemegahan seseorang, ketinggian seseorang yang didapati di sisi raja. Raja bagi ketinggian ni pangkat pada dia umpamanya, yang mana dengan pangkat tersebut menolak ia seorang dengan kemegahan di sisi raja tadi, hak raja bagi pada dia ada satu pangkat yang tinggi, dapat dia tolak akan zalim, yakni akal orang nak buat zalim kerana dia ada sepangkat. Orang akan dengar pada dia, tak boleh hak ni. Orang taat pada. Jadi dia buat tu kerana nak menyampaikan kepada sesuatu perkara yang baik. Dengan pangkat tadi dia guna kepada perkara sesuatu yang baik. Maka pangkat sebegini rupa, hak ni dipuji oleh Allah Ta'ala. Guna pangkat dengan demikian rupa, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita ada kuasa. Kita mampu dengan kuasa hak kita dapat, orang akan dengar, kita cegah perkara maksiat. Maka hak ni dipuji. Begitulah kita nak jadi apa-apa, nak jadi ketua, ataupun kita ni jadi ketua di mana-mana bahagian tak kira lah, maka dengan pangkat tu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana dengan pangkat tersebut adakah kita guna kepada perkara yang Allah Ta'ala suruh. Dengan pangkat tadi, kalau guna salah, maka salah lah. Bahkan kita cari nak kepada tu, nak kepada benda tersebut, bila dapat kita guna salah, maka salah lah. Maknanya pangkat hak kita ada tadi. Tetapi kalau kita ada pangkat, kita ada kemuliaan, kemegahan, tapi kita guna dia kepada kebajikan, kita guna dia untuk dapat menyekat kezaliman, maka hak ni dipuji. Dan yang dapat ia seorang dengan kemegahan memberi nasihat akan raja itu contoh saja. Dapat pangkat, boleh dapat nasihat pada orang-orang lain dengan pangkat. Kerana apa? Kerana dia orang besar, kerana dia ada kedudukan. Orang akan taat pada dia, orang akan dengar buah dia. Dia boleh paksa kerana dia ada kedudukan, maka dia guna untuk kebajikan, maka ianya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis kat situ. Ini sifat yang dicela, iaitulah kita nak, kita duk gila, kita duk berahi, kita duk kejar kepada kemegahan tadi. Itu dicela oleh agama kita. Dan ketahui olehmu bahwasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu. Wallahu a'lam.